Ada orang pendakwah, ada seorang pendakwah beri soalan dalam ceramah dia. Dia beri soalan pula. Orang duk tanya dia pula sebelum orang tanya dia tanya seorang pula. Dia kata kalau betul dah Allah tidak bertepak. Dia tak percaya lah mana tu? Tuhan tak bertepak tu. Kalau betul lah Allah tidak bertepak, sebelum Allah cipta arah Tuhan duk mana? Pening mabuk air tapai dah lah. Saat ni mu kata Tuhan tidak bertepak, pas tanya tepak dia duk mana? Ingat Tuhan ni tidak bertempat. Sifat Tuhan mukhalafah lil hawadis, berlainan dengan makhluk. Antara ciri-ciri makhluk bertempat. Maka Tuhan tak boleh sama dengan makhluk. Jenis lagu mana? Dari sudut dia bertempat. Maka Tuhan tak bertempat. Bila kau Tuhan tak bertempat, sebelum ada arah, ketika ada arah, hancur arah pun Tuhan tak ada tepat. Sebab arah ni bukan tepat Tuhan. Katanya Sayyidina Ali, arah ni Tuhan buat bukan nak duduk, tetapi nak tunjuk kekuasaan dia, kehebatan dia. Sebagaimana di dalam hadis kata, dunia dan seisinya seperti sebentuk cincin di satu padai yang luas. Itu bandingnya dunia dengan arah Tuhan. Nah, maka salahlah soalan lagu tu. Sebelum Allah cipta arah, Tuhan mana? Oh ya dah ke Tuhan tidak bertepak. Perbahasa tidak bertepak ni bukan ketika ada arah ya. Ketika tak ada arah pun tak ada tepak lah Tuhannya. Kerana memerlukan tempat, berhajat kepada tempat dan ruang dan masa itu adalah kelemahan bagi satu-satu Tuhan. Nah, maka kalau Tuhan yang sebenar, kerana dia sempurnanya sehingga tidak berhajat kepada tempat. Jadi sebelum ada arah, ketika ada arah, hancur arah misalnya, Tuhan tetap tidak gapo-gapo, engkau tu bukan tepat dia. Dan Tuhan tidak bertepat. Bukan kata bukan tepat dia, Tuhan duduk lain kali nusuk ke mana-mana. Tak, Tuhan tidak bertempat. Tuhan tidak di luar alam, Tuhan tidak di dalam alam, Tuhan tidak di depan alam, Tuhan tidak di belakang alam. Kenapa tu? Boleh kau beramal dengan ilmu yang datang daripada video? Boleh, tak ada masalah apa. Cuma amalan dia tu tak takut ada cara kaifiat tertentu kau gapo ataupun syarah dia tidak sempurna kau. Kena moleknya bertemu direct moleknya lah. Tapi boleh dah, kalau jelas dah boleh beramal dah dengan video, dengan amalan dalam video. Adakah tidak sempurna rukun qauli kalau sakit tekak sah atau tidak solat? Sakit tekak tak ada kaitan dengan boleh baca Quran. Sakit tekak bacalah. Baca sekadar kita mampu. Tak boleh baca dengar, baca slow. Baca sekadar kita dengar. Bismillah. Kalau tak boleh baca nak kata mana? Sakit tekak tak boleh suara. Nak kata mana? Baca sekadar kita mampu waktu ambil suara. Tak boleh sekadar tu. Tak ada masalah gapo. Supaya kita sakit, bukan rukun qauli, rukun fi'li misalnya, tak boleh nak buat. Sakit kaki, tak boleh nak diri, duduk. Tak ada masalah apa. Maka rukun qauli pun tak boleh nak sebut. Tak boleh sebut, tak boleh. Sakit tekak, tak ada masalah. Dimaafkan boleh, tak ada masalah. Saja. Mohon ijazah selawat al-Fatih. Selawat al-Fatih. Baca berapa kali? 51. Lepas pada subuh. Anak ijazah sebagaimana anak terima daripada Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, ketua Tariqah Muktabarah di Indonesia. Dia ijazah 50 kali selawat al-Fatih lepas pada subuh. Tujuan dia dapat foto dalam ilmu, dapat foto dalam belajar, dapat macam-macam lah. Mudah segala urusan. Apakah cara untuk hati tenang bila dicemuh orang? Gini, kita rasa sakit hati ni apabila kita nampak orang duk cemuh kita. Tapi kalau kita duk nampak kata Tuhan, ada tu kita silap berkali. Maka Tuhan hantar makhluk dia, oyak kata, kita ada silap ni berkali. Orang duk tuduh kita, kesilapan kita. Kita betul tapi tindakan kita tersalah ke guana. Misalnya, kita niat lagu tu tak ada perasaan nak marah kat orang ke apa dia. Buat perasaan nak marah kat orang. Tapi tidak syarat orang, apa tu? Nampak tak puas hati ni. Ada kita tak puas hati, kita royak tak semestinya kita tu tak tenang hati. Kita maaf dah kat orang tapi kena royak benda ni salah, benda ni fitnah, benda ni gapo. Tak apa, tak semestinya tak menunjukkan orang tu tak tenang, tak. Orang tenang macam biasa ya. Orang hok tuduh fitnah pula tak tenang lah ni, dak kata gaga dilik habis padan
Orang hok kena fitnah tak ada masalah gapo. Cuma beritahu tu tak apa. Ni fitnah, ni salah, ni bahaya, ni gapo tak apa. Jadi ingat Allah Taala, lupa ke dirimu, kamu akan tenang. Selagi ke mana kamu ingat makhluk, ingat manusia lain duk cemuhmu, kamu akan rasa tak tenang. Boleh kau dak hurah sedikit mengenai Illuminati. Hamba tak tahulah mana. Takut hamba hurah salah lah. Illuminati ni gapo dia. Ada orang tanya babak yang sepanjang mengenai ni konspirasi. Lah ni bahagia Covid lah, ni konspirasi orang Yahudi macam-macam gini. Orang tanya babo. Babo tak ada masa nak tengok benda-benda lagu ni, gapo dia konspirasi ke gapo. Babak yang sepanjang kata ikutlah orang kata gapo dia benda ni konspirasi. Hak penting dia ni bawah takdir Tuhan dulu. Hak berlaku, hak tak berlaku ni takdir Tuhan. Hak penting kita dengan Tuhan lagu mana, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Hak ni Illuminati pada doa yang tak mengaji. Benar kot Yahudi juga. Dok kecek ke teori konspirasi, boikot gani pada doa yang tak mengaji. Tauhid tak mengaji, maya Jumaah tak pergi. Benar juga Yahudi katanya. Baik kita tak sedap cara lah. Benda hak berlaku kerja orang jahat, dia akan duk fikir siap malas, siap siap. Kita orang bukan jahat ni fikir kerja kita. Lah ni duduk fikir kerja orang, tinggal kerja kita. Kalau kita buat kerja kita, di samping kita nak dedah ke ni boleh kira. Ni nampak duduk kecek Illuminati, pada air pun tak mengaji. Akidah Wahabi. Pedoh apa? Sopo Illuminati dah. Demo salah satu daripada bahar. Dia panggil apa dah? Projek gagal bagi popok dia. Wahabi. Kecek Illuminati, nampak nak suruh masyarakat sedar, tak sedar. Dia sendiri jadi Wahabi dah. Tak ada apalah. Jadi kita nampak lagu tu. Cara paling molek sekali nak faham Illuminati ni ngaji fardu ain. Tak payah faham. Tak wajib kita tak kenal Illuminati ni. Hak penting fardu ain kita lepas dengan Tuhan. Tapi kalau kita cekak bab Illuminati, fardu ain tak lepas, tengoklah kita. Duduk dengan sekali popok tu. Tentu dah. Lagu tu. Jadi tindakan orang-orang pondok paling tepat sekali. Iaitu lepas ke fardu ain masyarakat, betul ke akidah masyarakat di zaman fitnah, di zaman orang kafir buat macam-macam konspirasi, rencana nak membunuh ke orang Islam. Freemason lah, Illuminati. Kita sudah kita cara hak kita ni. Kemah hak kita dulu. Hak kita ni rosak banyak benar. Beki hak tu dulu. Hukum beli pakaian banyak tapi kita simpan. Nak kata bazir takut kata nak pakai. Kita nak ayat lagu mana? Nampak banyak sangat sedekah kat orang. Bui kat orang. Ada orang tak ada pakaian, ada orang nak tukar pakaian baru tak boleh. Jadi makruh bazir lagu tu. Ada ulama kata makruh bermewah-mewah. Ada kata bid'ah. Ingat, setiap benda yang melanggar syariat dipanggil bid'ah. Bukan benda yang dibuat tanpa contoh tu bid'ah. Benda yang melanggar syariat dipanggil bid'ah. Katanya Sayyidina Aisyah kata bid'ah yang pertama selepas zaman sahabat demo mereka ni napih gandum Zaman sahabat dulu makan gandum kasar, capur sekali dengan kulit. Tapi orang zaman ni dia tapih jadi gandum lembut. Bid'ah dah lagu ni. Katanya Sayyidina Aisyah kata bid'ah. Apa? Sebab nak tarik kepada dunia dah sikit. Bukan ngatik banyak dah. Sayyidina Aisyah tak kata bid'ah. Kita lah ni hok ngatik kata bid'ah, hok zikir, hok duk selawat kata bid'ah. PhD tak bid'ah. Pergi cari 2 PhD tak bid'ah. Lah ni kan gila PhD, 4 PhD, 5 PhD. Nak suruh kuat ke apa dia? Orang duk tambah takwa dengan Tuhan, tambah ilmu dengan Tuhan. Saya nak tambah ilmu tu, saya tambah PhD lagi. Kalau betul dia mau nak tambah ilmu, pergi mengaji dengan masyayikh, ilmu banyak sungguh. Dok saya nak lah sikit-sikit CJ tu ini terapan ya jelas lah kata mau nak CJ. Jangan buat alasan lagu tu kalau nak ilmu tu banyak lagi. Maulana habis Sunan Tis'ah. Baca daripada kulit ke kulit tu. Sunan Tis'ah tu. Pasti baca. Apa lambat lah. Lambat boleh CJ, lepas tu tak kena hamba. Hamba nak cepat lah. Boleh 5 PhD tak apa hamba. Gila ke PhD. Bukan gila ke Tuhan. Mati kalau mati lagu tu tak tahulah. Hidup sehari-hari duk usaha kepintaran kita guna, usaha kita guna untuk dapat benda lagu tu. Tuhan tanya jawab lagu manalah. Nampak dalam agama dah tak ada.
Hukum sipai barang yang tidak boleh dipakai jadi sapuh. Sipai barang tak boleh pakai. Buat apa dia? Ni kedekut tak ada ewa. Barang tak boleh pakai. Buat lah. Bakar lah. Ni barang tak boleh pakai. Wis sedekah ke orang pula. Apa orang nak pakai lah ke mana? Barang tak boleh pakai. Tak apalah. Kamu nak boleh pahala. Pahala apa? Berdosa pula. Hina orang pula. Wih barang kau tu. Hukum ikat cicing. Perak tapi kukunya dibuat daripada suasa. Gini. Suasa ni tak boleh pakai sebab dicampur daripada emas. Mazhab kita pakai sikit kau banyak suasa. Buat kuku pun tak boleh. Hukum dia haram. Nah. Kecuali darurat. Darurat lagu mana? Gini. Babo-babotan ni kadang-kadang dia pakai. Ni, cicing, perak tapi ni kuku dia ni buat daripada suasa. Kerana suasa ni lebih kukuh, kuat daripada perak, maka dia nak pegang mata zamrud harga 20,000 Cekak nak pakai dengan ikat. Kalau ikat dengan perak, cicing kuku dia tak kuat, jatuh. Gila 20,000 tu. Necak tak guru pondok pun 20,000 awet-awet. Nampak selok oh jenis tasawuf sebelah ke. Nampak supaya tasawuf dah, tapi cicing ketar 20,000 nah bagai. Maka dia buat istihad dia kata cicing kena pakai suasa di kuku sebab kukuh dia pegang kuat kukuh. Maka dimaafkan kerana nak jaga harta dia kata. Nah, tu ujah pokok dia lah. Asalnya pakai suasa tidak dibenarkan. Nah, kerana dia masuk kategori memakai emas. Nah, ada pendapat kata suasa bukan emas. Suasa ni campur dah, bukan emas. Jadi khilaf ulama. Hak moleknya jangan pakai. Hukum seorang mengatakan dia tidak gemar kepada agama. Tak sih ke agama, tak minat. Tak minat kepada agama. Tak ikhlas lah dia nya, gitu dah lah. Kita semaya, ada yang suka semaya. Ambo pun malas juga semaya subuh tapi nak kata guana, bukan gemar sangat pun semaya subuh. Betul. Nah, kita dah lihat hati aku tu sebenarnya. Pak jadi murtad dah kau? Tak ikhlas dia panggil. Tak ikhlas. Wak kerja biar suka ke agama ni lagu tu lah kita fahamnya. Jaging-jaging gaduh nak kata orang tu kafir. Adakah wang zakat tidak boleh digunakan untuk bina bangunan? Dia boleh kita nak bina apa dia jet kongkok pun boleh, tak ada masalah. Bina bangunan tak masalah. Tapi kena suruh kepada orang lah, kepada orang. Lepas tu dia nak bina bangunan, dia nak buat apa dia tapi kalau direct duit zakat tu untuk bangunan direct tak boleh. Nak buat masjid zakat tak boleh. Kerana zakat kena kepada asnaf hok lapan asnaf tu kena Jadi kena orang berhutang. Kalau jadi nak ke masjid boleh. Cari seorang pengurusi masjid ke, dia berhutang atas nama dia, beli barang seminggu apa dia, maka siapa dia nak bayar zakat bayar ke ambo sebab ambo berhutang untuk buat masjid lah ni. Boleh? Bayar kepada pengurusi. Dia akan bayar hutang dia ambil barang untuk buat masjid. Jangan ikut masjid direct, tak boleh. Kena ikut orang. Hukum menolak ijma' ulama' dan qiyas. Ijma' ulama' dan qiyas boleh kau tak tolak ijma' ulama' dan qiyas? Khilaf dalam mazhab kita. Benda ini tidak menjadi usul di dalam akidah. Tidak menjadi usul dalam bab akidah, tidak jadi kafir, tidak jadi gapo. Ijma' qiyas sebab dalam mazhab lain dia guna muka lain, sumber hukum. Dalam mazhab ni guna sumber hukum lagu ni, sumber hukum lagu ni. Dalam mazhab kita Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, istishabul asli kau dia tak ingat dah. Patut hak lain guna amal ahmadinah macam-macam. Jadi masalah sumber hukum hak disepakati hanya Quran dan hadis saja. Ulama dan qiyas ada ulama hukum ke menolak ijma' jadi kufur. Ada. Sebab suatu benda nak menjadi ijma' ulama mesti kena mari Quran, hadis dan sepakat ulama. Ada ulama kata peringkat paling tinggi dalam sumber hukum adalah ijma'. Kerana kalau benda ni dalil dia apa? Al-Quran. Al-Quran ya. Ada dalil, benda ni dalil dia hadis saja, hadis ya. Kalau ijma' Quran lagi, hadis lagi, ijma' lagi, sepakat ulama. Maka nak ijma' satu benda mesti kena ada dasar dia, kena ada dalil dia. Dalil daripada Quran dan hadis. Berarti hukum yang dikeluarkan daripada ijma' lebih kuat berbanding dengan Al-Quran semata-mata. Maka ada ulama kata ingkar ijma' jadi kafir. Siapa dia kata ingkar ijma' tak jadi kafir? Ibnu Taimiyah. Apa sebab dia ingkar ijma'? Lagu tu. Maka benda ni khilaf sekali pun itu. Tetapi ahlu sunnah ramainya kata ijma' ni ingkar ijma' boleh jadi kufur. Qiyas ni masalah lebih kecil lagi.
Apa hukum jika seorang ibu tidak mahu mengalah kepada anaknya? Bapa tak singat. Gapo dia ni cerita bergocoh main gusti. Gapo dia ni? Tak si mengalah gapo dia. Atas dasar gapo dia balah kau gapo. Jadi soalan ni terlalu pendek, cerita hangpa tak faham. Jadi hangpa nak kata mengalah sebab gapo, nah. Supaya cerita waktu belah waktu takut hangpa tak tengoklah mana tak ingat cerita dia. Apa yo cerita lagu mana? Ya gini pendapat geng engok. Kalau kita bersalah dengan ibu ko, ibu tak singalah. Atas dasar gapo dia benar ko dia salah. Kalau dia salah, ibu ko, tok wali ko, tok guru kena ngaku lah kita salah. Tapi kalau ibu tu benar, ya kena senyap lagu tu lah. Anak pula, nah, kalau dia salah kena ngaku salah. Kalau dia benar lah. Cuma jangan balah dengan orang tua kita. Dia orang tua kita, okay? Kena hormat ke dia. Berlainan pendapat tak apa. Kita kalau ngamik, kalau bab ni kita tak boleh pergi ngamik. Tak apa. Tapi tak semestinya kita kena lawan dia, kena kurang ajar dengan dia, tak korang jepuk ke dia. Dak korang jepuk supaya tolong. Nah, tu muamalah kita. Kita kalau balah tak boleh nak kawal lalu perasaan jadi balah mucu mulut apa tak basuh pinggir tak segam. Dak. Nah, hak tu salah lagu tu. Salah anak. Anak mesti salah lagu tu. Nah. Anak mesti taat kepada ibu sekalipun tak bercanggah pendapat dengan dia. Nah. Kalau benda harus boleh ikut orang tua lah. Kalau hak benda wajib, hak benda haram barulah tak boleh. Seperti dia ajak maksiat kau, dia ajak benda kafir, barulah tak boleh. Dalam Al-Quran kata deh. Hak selain daripada tu benda-benda harus tu ikutlah dia. Semua ijtihad masing-masing tu guys sopo ya. Amal bismillah 1000 kali menyebabkan mulut masing. Kalau orang nak mulut latah benda tak molek akan jadi juga ko. Jangan duk amal lah bismillah 1000 kalau kita jenis mulut mengapu kau si kodek tak sedap amal lah. Takut jadi mengarut kat si kodai pula. Namun kita kata-kata puru orang tu kata puru, dosa belaka kita. Benda tu jadi seolah-olah kita doa ke dia. Jadi mulut masing ni macam doa dia lah. Maka kalau kita hati jahat, mulut jahat, kita doa tak jahat kat orang, Tuhan kabul. Lepas tu dosa kita lah. Boleh dosa. Tak makbul pun dosa. Dah doa tak molek pada tu orang ni. Nah. Boleh kalau kita buat air tawar guna selawat Jibril. Ikutlah. Bacalah selawat kau baca gapo benda-benda baik selawatlah boleh tak ada masalah boleh. Seorang bapa tidak beri nafkah kepada anaknya, apakah hukum seorang anak bila ambil duit bapa tanpa pengetahuan untuk belajar dan makan? Boleh, tak ada masalah apa, tapi sekadar dah. Sekadar boleh kita curi pitih mak pak kita. Isteri dalil dia isteri Abu Sufyan mai ngadu kepada Rasulullah, dia kata Abu Sufyan ni Allah kedekut pahit payah pitih. Boleh kau ada hamba curi untuk nafkah hamba dan anak-anak? Rasulullah kata ambil sekadar kamu perlu sahaja. Nah, jangan ambil 50 ya, 10 ya. Sudah. 50 ya, alih-alih curi. Tak boleh kan, itu lebih tu. Apakah yang perlu dilakukan oleh seorang yang terkadang dilanda kemurungan dengan emosi tidak terkawal? Ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Yakin kita ni hamba Allah, kita tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan. Serahkan semua urusan kita kepada Allah. Kita tidak mampu nak membahagiakan diri kita. Kita tidak mampu buat apa-apa pun. Banyak sebut la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nabi kata obat kepada 99 penyakit. Paling kurang keluh kesah. La haula wala quwata illa billah. Selawat obat kepada 99 penyakit. Penyakit paling rendah sekali boleh rawat dia dengan lah adalah penyakit keluh kesah zaman lah ni. Zaman tekan, nah, dia panggil pressure gapo dia tekanan perasaan. Sebab orang lari daripada Allah tu, lupa Allah Taala. Dia kata orang pakai telekung tu tekan juga. Dia tak ingat Allah, dia ingat telekung dia. Nah, dia tak ingat Allah. Kalau ingat Allah, dia sungguh-sungguh urusan dia kepada Allah, insya-Allah akan ada ketenangan. Sebut nama Tuhan, selawat banyak-banyak. Nah, adakah benar susu talbinah resipi daripada Rasulullah untuk menghalal kemurungan? As-sudah. Saya jual susu talbinah ni kali. Talbinah ni makan sunnah lah. Amba tak ingat lah mana dah ada dalil dia. Rasulullah kata nak hilang ke murung, lo ni ke macam-macam. Bipolar disorder lah gapo dia tekanan ni. Balik ke mana? Ada makan ni boleh membantu. Antaranya talbinah. Ia menyebabkan kita jadi tenang. Ada makan ni menyebabkan jadi gelisah. Makan ni panah, makan ni mandu jadi gelisah. Tak boleh nak tidur suruh. Gelisah.
Ada makan ni jadi tenang macam pok kita, tak makan pun tenang, tidur semacam ni. Di balik sana talbinah. Jadi kalau berat lagi mari duk pondok memang bisa pada talbinah. Rasa-rasa ada hadis mengenai talbinah ni. Hadis kau ulama kata khasiat talbinah ni menenangkan, macam coklat. Coklat ni kalau kita makan dia tenang pemikiran kita, tenang. Coklat lebih-lebih kali dak coklat. Coklat gelap tu, coklat tua tu. Makan. Tengok. Makan coklat memang tenang sungguh. Dia kata minum Milo jadi sihat dan kuat, minum Milo tidur selalu. Memang tenang sungguh. Bukan jadi sihat, jadi tidur. Nampak? Jadi coklat ni jadi slow kita, jadi slow tenang. Manis dia menyebabkan aktif pula. Adakah orang yang berzina perlu menikahi pasangan zina sebagai balasan tanggungjawab dia? Bukan, tidak wajib. Tidak wajib dia menikah dengan orang yang berzina dengan dia. Dia pun tak sah. Kita tanya mak rempik. Ya nak bosia. Bosia, bor 2 ya, bor 3 ya gitu. Tak sah dia. Ya nak apa isteri dia? Pakai telekung. Hak solehah, hak taat, hak pandang masuk. Lepas tu awak duk ngatin ni. Saja saya nak layan nafsu saya, ya nak pelepas nafsu saya. Hak tino pula gila pula. Tak ada apa. Bui tubuh kepada lelaki. Dia tak tahu lelaki ni kaki boyo. Boyo di bahiko. Bagaimana aurat kita dengan orang bukan Islam? Aurat kita bukan dengan Islam, tengok kalau kita tina kau jatuh. Kalau kita tina aurat ketika buat kerja. Ni. Muka, separuh tangan, separuh kaki. Jadi boleh pakai boleh buka telekung ketika dengan orang kafir, tak ada masalah. Tubuh tak boleh buka. Sebab orang kafir ni tidak amanah, dia akan cerita aib orang perempuan kita kepada orang jantan dia. Nak pergi spa. Spa lagu mana? Bau kepala tak apa. Tapi kalau buka baju ke apa dia tak boleh. Daripada kafir. Tapi kalau nak pergi gunting rambut tak apa buka. Dengan orang kafir tak apa. Gunting sini ambil puyuk tok atas kepala bro. Comel kemai nampak ni betul puyuk betul. Siap ada lingo. Lingo puyuk warna. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina